Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2023 kertas 2 bahagian B dan bahagian C. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari SBP. Kita lihat soalan kita yang pertama, itu soalan nombor 11. Encik Azizi dan isterinya memilih tasiran cukai bersama pada tahun 2022. Jumlah pendapatan bercukai mereka adalah sebanyak RM129,300. Mereka masing-masing telah membuat bayaran zakat sebanyak RM1,200 kepada pusat pengurutan zakat pada tahun tersebut. Jadual 3, 1 Roman menunjukkan pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Azizi dan isterinya. Kita lihat soalan A. Sekiranya nisbah pendapatan tahunan bagi Encik Azizi kepada isterinya ialah 3/2, hitung pendapatan tahunan Encik Azizi. Kalau untuk soalan ini, kita akan hitung pendapatan tahunan Encik Azizi. Kemudian maklumat yang diberi kepada kita adalah pendapatan bercukai mereka berdua adalah RM129,300. Jadi untuk mendapatkan balik pendapatan tahunan, kita akan ambil pendapatan bercukai ini, kemudian kita akan tambah dengan pengecualian cukai dan juga pelepasan cukai. Pertama sekali kita ambil RM129,300, kita tambah dengan dalam jadual ni. Okay, untuk individu, kita akan tambah dengan RM9,000 sebab dia buat tasiran bersama, jadi kita cuma tambah sekali saja. Kita tambah dengan RM9,000. Kemudian kita tambah dengan yang seterusnya di sini adalah perbelanjaan rawatan perubatan ini. Jadi had dia adalah RM5,000. Jadi kita ambil RM2,000 tambah dengan RM1,000. Jadi kita akan tambah dengan RM3,000 di sini. Kemudian seterusnya perkara yang berikutnya adalah insurans hayat dan KWSP, di mana hadnya adalah RM7,000. Di sini kita tambah RM2,800 dan RM2,500. Kita dapat RM5,300. Kemudian kita tambah lagi dengan perkara yang berikutnya, insurans perubatan, di mana hadnya adalah RM3,000, jadi kita tambah dengan RM3,000. Kemudian seterusnya adalah gaya hidup, di mana hadnya adalah RM2,500, jadi di sini kita boleh tambah RM1,200 dan RM1,200, kita dapat RM2,400. Kemudian yang seterusnya tabung bersih SSPN, di mana hadnya adalah RM8,000. Jadi kita ambil yang had tu adalah sebanyak RM8,000. Kemudian kita kira dan kita dapat pendapatan tahunan mereka berdua adalah RM160,000. Kemudian soalan bertanyakan tentang pendapatan tahunan Encik Azizi dan diberi kepada kita nisbah 3/2. Encik Azizi 3, isterinya adalah 2. Jadi keseluruhan kita ada 5 bahagian. Jadi kita ambil bahagian Encik Azizi 3 per dengan jumlah bahagian keseluruhan adalah 5. Jadi 3/5 ini kita darabkan dengan RM160,000. Kemudian kita akan dapat RM96,000. Balas seterusnya kita lihat pula untuk soalan 11B. Jadual 3, 2 Roman menunjukkan kadar cukai pendapatan individu untuk tahun tasiran 2022. Hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Azizi dan isterinya dengan menggunakan cara tasiran cukai bersama. Diberi kepada kita pendapatan bercukai mereka adalah RM129,300. Jadi kita akan guna ini, lihat pada jadual 3, 2 Roman, kita akan ambil baris yang kedua, iaitu jumlah pendapatan di antara RM100,000 sehingga RM250,000. Kemudian untuk RM100,000 yang pertama, dia perlu bayar RM10,900. Jadi kita akan ambil RM100,000 yang pertama, jumlah bayarannya adalah RM10,900. Kemudian kita akan ambil baki dia kita tolak, RM129,300 tolak dengan RM100,000, kita akan dapat RM29,300. Darab dengan kadar di sini adalah 24%. Dan kita akan dapat RM7,032. Kemudian kita tambah RM10,900 dengan RM7,032 tersebut. Dan kita akan tolak dengan rebat. Rebat di sini datangnya daripada zakat. Zakat
tiap-tiap suami isteri ini membayar RM1,200, jadi jumlah zakat keseluruhan adalah RM2,400. Kemudian kita tekan calculator dan kita akan dapat RM15,532. Ini adalah jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh mereka berdua. Okey, seterusnya kita lihat soalan C. Setiap bulan gaji mereka masing-masing dipotong sebanyak RM200 dan RM230 untuk potongan cukai bulanan PCB. Adakah mereka perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan? Jelaskan jawapan anda. Baiklah, kita akan tambah PCB kedua-dua mereka ini, 200 tambah dengan 230. Kemudian kita akan darabkan dengan 12 bulan. Dan kita akan dapat jumlah tahunannya adalah sebanyak RM5,160. Jadi di sini kita lihat PCB adalah kurang daripada cukai sebenar mereka. Jadi apabila PCB kurang, bermaksud mereka berdua perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan. Jadi jawapan kita di sini adalah perlu. Dan seterusnya kita lihat pula dari segi agihan markah untuk soalan 11A. Langkah pengiraan kita dapatkan jumlah pendapatan keseluruhan mereka 1 markah. Kemudian dapatkan pula pendapatan tahunan Encik Azizi, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan 1 lagi markah. Kemudian seterusnya untuk 11B. Untuk RM100,000 yang pertama dan juga baki kita darab dengan 24 ni. Kemudian kita tolak dengan rebat itu zakat, kita akan dapat 2 markah di sini. Kemudian jawapan akhir kita 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan C, kita mengira PCB 1 markah. Kemudian kita menyatakan PCB kurang daripada cukai sebenar 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 9 markah untuk soalan ini. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan nombor 12. Pelajar 6.1 menunjukkan 3 pentagon ABCDE, FGHJK dan FLMNP dilukis pada satu satah kertas. Soalan A. Pentagon FLMP ialah imej bagi pentagon ABCDE di bawah hubungan transformasi UV. Jadi kita akan nyatakan apakah itu V dan apakah itu U. Jadi kita lihat pada rajah kita, ini merupakan imej dan ini merupakan objek. Kemudian kita ada satu lagi rajah di sini yang berlorek, ini merupakan stimulus untuk kita kena pasti apakah transformasi yang terlibat sebelum pembesaran itu berlaku. Okay, jadi sebelum pembesaran apakah transformasi yang terlibat untuk dapat imej pada KFGHJ ini. Dan kalau kita lihat kedudukannya, kita boleh kena pasti bahawa dia merupakan putaran 90 darjah. Kemudian kita kena tentukan arahnya, sama ada dia lawan jam ataupun ikut jam. Dan kalau kita lihat di sini, dia merupakan putaran lawan arah jam seperti ini. Jadi bila berlawan arah jam, pusatnya mesti berada di sini. Jadi untuk mendapatkan pusat, pertama sekali kita kena sambungkan dua bucu yang sepadan. Okay, contoh di sini, cikgu ambil bucu D, dia sepadan dengan bucu J. Jadi kita akan sambungkan dia mengikut paksi X dan paksi Y. Kita buat macam ni. Okay, kemudian kita kira kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 kita bahagi dengan 2, kita dapat 4. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini. Ini di tengah-tengahnya di sini. Jadi seterusnya apa yang perlu kita buat? Kita lihat kita ada dua bahagian, satu yang bengkok L macam ni dan satu lagi lurus. Jadi kita akan lihat yang bengkok tadi tu. Bengkok di sini dia bengkok dua dekat sini. Jadi kita akan gerakkan dua kotak ke atas. Ini 1, 2 di sini. Jadi kita cuba sambungkan macam ni dan kita dapati jarak kedua-duanya adalah sama panjang dan dia bersudut 90 darjah. Jadi inilah pusat putaran kita di sini. Untuk nak menentusahkan lagi pusat putaran ini, kita boleh pilih bucu yang lain pula. Okay, contohnya kita ambil bucu C, dia sepadan dengan bucu H di sini. Jadi kita sambung macam tadi, macam ni. Okay. Kemudian kita kira kotak di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kira sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kedua-dua panjang ni adalah sama panjang. Jadi dia tertumpu kat sini.
Jadi dia sama macam kita ambil bucu D dan bucu J tadi. Jadi sahlah, ini adalah pusat putaran kita. Jadi untuk V kita boleh katakan putaran 90 darjah lawan arah jam, pusat negatif 17. Balas seterusnya, selepas berlakunya putaran, yang berikutnya adalah pembesaran sebab ada perbezaan saiz di antara objek dengan imej. Jadi untuk pembesaran kita perlu nyatakan K dia, iaitu faktor skala dan juga pusat. Untuk mengira faktor skala kita kira panjang sisi. Kita ambil contohnya sisi KF 1, kemudian untuk imej sisi FP. FP ada 4 di sini. Jadi 4/1. Imej per dengan objek. Jadi faktor skala dia adalah 4. Kemudian kita nak tentukan pula pusat pembesaran dia di sini. Untuk nak tentukan pusat pembesaran, kita boleh sambungkan bucu-bucu yang sepadan. Okay, sebagai contoh kita ambil M, dia sepadan dengan H. Jadi kita sambung kat sini. Okay. Kemudian kita ambil L dengan G. Ya, kita ambil 2 garis dan kita akan dapat satu titik temu di sini. Iaitu pada titik F ataupun koordinatnya negatif 41. Jadi untuk jawapan kita untuk pembesaran, kita boleh nyatakan pembesaran K sama dengan 4 pusat F ataupun negatif 41. Pada seterusnya kita lihat soalan B. Diberi pentagon FLMNP mewakili kawasan yang mempunyai luas 448 cm persegi. Hitung luas dalam cm persegi kawasan berlorek. Kalau kita lihat kawasan berlorek ini, dia merupakan saiz yang sama dengan objek. Jadi untuk mendapatkan luas, kita akan gunakan rumus luas, iaitu luas imej sama dengan K kuasa 2 darabkan dengan luas objek. Jadi untuk luas imej, kita akan ambil 448 sama dengan K kuasa 2 tu 4 kuasa 2 darabkan dengan luas objek, diwakilkan sebagai X. Kemudian di sini kita terus tekan kalkulator, kita dapat X sama dengan 28. Kerana luas objek ini juga merupakan luas kawasan berlorek kerana dia adalah bentuk yang sama dan saiz yang sama di sini. Balas seterusnya kita lihat pula dari segi agihan markah untuk soalan ini. Untuk soalan A, satu Roman, kita nyatakan putaran 90 darjah, arah 1 markah dan juga pusat 1 markah. Kemudian untuk U, kita nyatakan pembesaran 1 markah, K 1 markah dan pusat 1 markah. Kita dapat 6 markah. Kemudian untuk soalan B, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan 1 lagi markah. Seterusnya kita lihat soalan 12C. Rajak 6.2 menunjukkan corak pada satu jubin yang merupakan suatu teselasi. Berikan definisi bagi teselasi. Okay, ini dia tanya berkenaan dengan definisi teselasi. Jadi secara amnya, teselasi ini merupakan pola bentuk berulang dan dia memenuhi suatu satah tanpa ruang kosong dan tidak bertindih. Sebenarnya dari segi pemberian markah untuk soalan ini, kita akan dapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan nombor 12 ini adalah sebanyak 9 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan nombor 13. Darjah 7 menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak segi 4 sama ABGF di atas satah mengufuk. Permukaan ABCDE adalah keratan rentas seragam segitiga. Segi 4 tepat DCHJ adalah satu satah condong. Kemudian di sini diberi kepada kita maklumat tentang ukurannya di sini. Kemudian kita lihat pada darjah 7. Pertama sekali kita kena dapatkan ukuran bagi setiap sisi yang terlibat. Dan di sini sudah tunjuk dah dengan sisi ini berdasarkan kepada maklumat yang diberi di dalam huraian soalan. Kita lihat lukis dengan skala penuh A, pelan gabungan pepejal itu. Kata kunci di sini adalah pelan. Pelan adalah pandangan dari atas. Jadi apakah yang kita akan nampak dari pandangan atas untuk bentuk ini? Kita akan nampak keadaannya seperti ini, yang berwarna biru ini. Kemudian kita pertama sekali kita lakar terlebih dahulu, bentuknya akan jadi seperti ini. Kemudian seterusnya kita akan mula melukis. Kita akan buat seperti ini. Pastikan kita menggunakan
pensel untuk melukis. Kita lukis segi empat sama ini, di mana panjang sisinya adalah 5. Kemudian kita akan buat bulatan itu 270 darjah kat sini dengan menggunakan jangka lukis, di mana jejarinya adalah 2 cm seperti ini. Jadi ini jawapan kita untuk soalan A pelan. Seterusnya soalan B, dongakkan objek itu pada satah mencancang yang selari dengan AB sebagaimana dilihat dari X. Jadi kita akan tengok dari pandangan X pula. Okay, dari pandangan X, apa yang kita akan nampak? Kita akan nampak seperti ini. Kemudian kita buat lakaran. Lakarannya akan jadi seperti ini. Kita ada garis putus-putus di sini. Buat dia terlindung, iaitu N, M dan juga SF. Di situ NS. Jadi kita akan lukis seperti ini. Ada garis putus-putus, garis terlindung seperti ini. Jadi ini jawapan kita untuk pandangan X. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi agihan markah. Untuk soalan A kita akan dapat 4 markah. Dan untuk soalan B, kita akan dapat 5 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Baiklah, kita teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 14. Satu tinjauan telah dilakukan terhadap 40 orang murid tentang alat peranti yang dimiliki oleh murid tingkatan 5 bestari di sebuah sekolah. Terdapat 3 alat peranti yang disenaraikan, iaitu tablet P, telefon pintar Q dan laptop R. Maklumat berikut menunjukkan keputusan tinjauan tersebut. Soalan A, lengkapkan warna Venn pada jawapan berdasarkan maklumat yang diberi. Dilihat pada ruangan jawapan diberi kepada kita adalah set semester. Jadi di sini kita kena masukkan set yang terlibat, iaitu set P, set Q dan juga set R. Pertama sekali kita lihat adakah terdapat persilangan bagi ketiga-tiga set ini. Dan kalau kita lihat di sini, 2 orang murid memiliki tablet, telefon pintar dan laptop. Jadi bermaksud 2 orang ini dia bertindan dengan ketiga-tiga set tersebut. Jadi di sini kita bolehlah melukis set P, Q dan R yang saling bertindan. Kita buat macam ni. Kita labelkan ini adalah P. Kemudian kita buat seterusnya Q dan satu lagi R. Macam tu. Dan kita akan masukkan bilangan unsur yang ada bagi setiap set. Kita bermula dengan yang melibatkan pertindanan 3 set. Itu 2 orang murid memiliki tablet, telefon pintar dan juga laptop. Jadi kita letakkan bilangan 2 di sini. Okay, seterusnya kita akan lihat yang berikutnya yang melibatkan pertindanan 2 set. 7 orang murid memiliki telefon pintar dan laptop. RQ ada 7, jadi kat sini dah ada 2. Jadi kita letak 5 di sini. Kemudian seterusnya terlihat pula 6 orang murid memiliki tablet dan telefon pintar. Iaitu pada set P dan juga Q ada 6. P dan Q ada 6, kat sini dah ada 2. Jadi bakinya ada lagi 4 di sini. Kemudian yang seterusnya kita ambil 17 orang murid memiliki telefon pintar. Iaitu telefon pintar adalah pada set Q di sini. Semua ada 17, jadi nak tulis kat sini kita akan tolak. 17 tolak 4, tolak 2 dan tolak 5. Kita akan dapat 6 di sini. Seterusnya kita lihat pula bilangan murid yang memiliki telefon pintar sahaja ialah 2 kali bilangan murid yang memiliki laptop sahaja. Jadi di sini kita boleh buat hubungan Q bersamaan dengan 2R. Q sini yang memiliki telefon pintar sahaja adalah 6. Jadi R kita akan dapat 3. Jadi di sini kita tulis R sahaja nilai 3. Kemudian seterusnya 18 orang murid memiliki laptop. Okay, laptop ni adalah set R. Kita lihat set R ada 18. Jadi kita ambil 18 tolak dengan 3, tolak dengan 5 dan tolak dengan 2. Jadi kita dapat 8 di sini. Kemudian yang seterusnya yang terakhir, 16 orang murid memiliki tablet. Tablet adalah set P. Jadi kita ambil 16 tolak 4, tolak 2 dan tolak 8. Kita dapat 2 di sini. Ini jawapan kita untuk soalan A. Pada berikutnya kita lihat soalan B. Nyatakan satu Roman bilangan murid yang memiliki telefon pintar sahaja.
Jadi untuk telefon pintar adalah set Q sini. Jadi Q sahaja adalah 6 orang. Kemudian untuk soalan 2 Roman, bilangan murid yang memiliki tablet dan juga laptop. Kita tengok pada set P dan juga set R di sini. Di sini ada P dan bertindan dengan R. Jadi 8 tambah 2, kita dapat 10. Kemudian untuk soalan B3 Roman, bilangan murid yang memiliki tablet sahaja. Ini tablet berada pada set P. P sahaja di sini ada 2. Jawapan kita adalah 2. Kemudian seterusnya untuk soalan B4 Roman, bilangan murid yang tidak memiliki tablet, telefon pintar dan juga laptop. Jadi di sini yang tidak memiliki telefon pintar ataupun laptop, kita ada 40 orang murid. Jadi kita tolak dengan kesemua yang ada dalam rajah kita pada A tadi. Kita tolak dengan 2, 4, 6, 8, 2, 5, 3. Dan kita akan dapat 10. Ini 10 orang tidak memiliki tablet, telefon pintar ataupun laptop. Jadi untuk soalan A tadi tu kita kena letak pada set semester di sini 10. Okey, kita tinggal tadi. Okey. Seterusnya untuk soalan C, hitung N. N adalah bilangan P persilangan Q prime bersilang dengan R. Di sini kita ambil P persilangan Q kemudian prime dulu. Kita lihat balik rajah kita. P dengan Q, persilangan dia adalah 4, 2. Jadi bila ada prime bermaksud selain daripada 4, 2. Jadi selain daripada 4, 2, dia terdiri daripada nombor. Di sini untuk P, kita ada 2, 6, 8, 5 dan 3. Ini dua yang pertama. Sebab dua ada dua. Satu di tengah-tengah, satu pada P saja. Jadi dua tanda terletak. Buat tak confuse dengan dua yang satu lagi. Kemudian kita tengok pula set R. Apa yang ada dalam set R di sini adalah 8, 2, ini 2, 5 dan juga 3. Kemudian operasi yang terlibat di sini adalah persilangan. Persilangan kita akan ambil nombor yang sama. Nombor yang sama di sini 8, 5 dan juga 3. Dua tak sama sebab dua yang di atas tadi dua lain, dua yang di bawah ni dua yang lain. Jadi kita ambil 8 tambah 5 tambah 3. Kita dapat bilangannya adalah 16. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi agihan markah. Untuk soalan 14A, kita melengkapkan gambar rajah Venn dengan semua nilai yang betul dan set yang betul. Kita akan dapat 3 markah. Untuk soalan B, 1 Roman 1 markah, 2 Roman 1 markah, 3 Roman 1 markah, 4 Roman 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan C, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 9 markah untuk soalan ini. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan nombor 15. Rajah 4 menunjukkan jadual kegerapan bagi jisim dalam kg buah durian yang dibeli oleh 30 orang pelanggan. Untuk cara soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan pada halaman 25. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 kg pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada seorang pelanggan pada paksi mencancang, lukis satu histogram bagi data tersebut. Jadi kita akan lukis histogram. Untuk paksi mengufuk, kita boleh menggunakan selang kelas ini, ataupun kita juga boleh menggunakan titik tengah, ataupun kita boleh juga menggunakan sempadan atas. Manakala untuk paksi mencancang, kita akan gunakan bilangan pelanggan. Yang ini adalah X, yang adalah paksi Y. Pada langkah pertama adalah dengan kita melukis paksi mengufuk dan paksi mencancang. Untuk soalan ini, cikgu akan gunakan sempadan atas. Kemudian untuk paksi mencancang, kita akan gunakan 2 cm kepada seorang. Dan seterusnya kita akan melukis bar untuk histogram ini. Di mana untuk kelas yang pertama seorang, yang kedua 2 orang dan ketiga 3 orang dan seterusnya. Kita akan lukis seperti ini.
Jadi inilah jawapan kita untuk soalan A. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan B. Berdasarkan histogram anda, nyatakan bentuk taburan data itu. Jadi kita lihat bentuk histogram kita. Dia merupakan bentuk pencong kiri. Jadi jawapan kita di sini adalah bentuknya adalah pencong kiri. Kemudian untuk soalan 15C, hitung sisihan piawai jisim dalam kg durian itu. Kata kunci di sini adalah sisihan piawai. Jadi untuk mendapatkan sisihan piawai, kita akan menggunakan rumus sisihan piawai ini. Jadi untuk mendapatkan sisihan piawai, kita juga perlu mendapatkan nilai min. Jadi untuk dapatkan nilai min, terutama sekali untuk data terkumpul, kita kena dapatkan titik tengah terlebih dahulu. Kita tambah di sini, titik tengah. Untuk dapatkan titik tengah, kita tambah had atas dan tambah had bawah, bahagi dengan 2. Jadi di sini 15 tambah 19 bahagi 2, kita akan dapat 17. Kemudian seterusnya, jadi kita akan menggunakan rumus min seperti ini. Kemudian kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat 36.33. Di sini kita ada cara menggunakan kalkulator saintifik. Untuk mendapatkan nilai ini, caranya adalah yang pertama sekali, kita tekan shift, kita tekan setup ataupun menu. Kemudian kita ke halaman yang kedua, kita tekan bawah. Kemudian di sini ada nombor 3 tu statistik, kita tekan 3. Kemudian frekuensi, kita tekan 1 untuk on frekuensi. Kemudian kita tekan pula menu, kita tekan 6. Kemudian kita tekan 1 untuk one variable. Di sini kita ada dua lajur, iaitu lajur X yang merupakan titik tengah dan lajur yang kedua adalah frekuensi yang merupakan kekerapan. Jadi kita akan masukkan nilai-nilai titik tengah dan juga kekerapan kita. Okay, titik tengah yang pertama di sini adalah 17 sama dengan 22 sama dengan 27 sama dengan 32 sama dengan 37 sama dengan 42 sama dengan dan 47 sama dengan. Kemudian kita ke lajur yang kedua, lajur frekuensi. Kita masukkan frekuensi dia. Frekuensi pertama 1 sama dengan 2 sama dengan 3 sama dengan. Kemudian 5 sama dengan 7 sama dengan 7 sama dengan dan 5 sama dengan. Kemudian untuk mendapatkan paparan jawapan, kita akan tekan option, kita tekan 3. Di sini pada baris pertama itu X bar. X bar ini merupakan min. Jadi min kita di sini bernilai 36.33. Kemudian kita akan kira pula sisihan piawai. Untuk mendapatkan sisihan piawai, kita gunakan rumus seperti ini. Kita buat langkah pengiraan seperti ini. Kemudian kita semak pada jawapan pada kalkulator pada baris yang kelima. Iaitu kita akan dapat 8.03 untuk sisihan piawai. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi agihan markah. Untuk soalan ini, kita lihat untuk soalan A, kita melukis paksi mengufuk dan paksi mencancang yang betul, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita melukis bar bagi setiap frekuensi yang ada, kita akan dapat 2 markah dan bentuk graf kita 1 lagi markah. Untuk soalan B, kita nyatakan bentuknya adalah pencong kiri, terdapat 1 lagi markah. Kemudian untuk 15C, kita mendapatkan nilai min, terdapat 1 markah. Kemudian kita menggunakan rumus sisihan piawai di sini. Okay, untuk rumus sisihan piawai, terlupa di sini. Kita perlu letakkan punca kuasa di sini. Okay, tersilap tadi. Letakkan punca kuasa. Sini kita akan dapat rumus boleh kita tulis terdapat 2 markah dan jawapan 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Baiklah, seterusnya kita masuk bahagian C. Di mana dalam bahagian C ini kita ada 2 soalan. Kita cuma perlu jawab 1 soalan sahaja. Kita lihat untuk yang soalan yang pertama, iaitu soalan nombor 16A. Encik Johan merupakan seorang pengusaha restoran makanan Arab yang menjual 2 jenis menu, iaitu nasi muqlabah dan juga nasi mandi. Kemudian Encik Johan menjual 2 menu tersebut pada kadar harga yang sangat berpatutan. Hasil jualan 24 nasi muqlabah dan X nasi mandi ialah 3352 asas 8. Cari bilangan set nasi mandi yang dijual.
Padahal di sini diberi kepada kita nilai nombor dalam asas 8. Jadi di sini kita akan perlu tukar asas 8 ini kepada asas 10. Untuk cara manualnya, kita akan buat pendaraban berulang, iaitu 3 darab dengan 8 kuasa 3 tambah 3 darab 8 kuasa 2 tambah 5 darab 8 kuasa 1 tambah dengan 5 darab 8 kuasa 0. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat RM1,770. Kemudian kita nak dapatkan pula bagi jumlah nasi mandi yang dijual. Di sini nasi muklabah adalah 24. Jadi 24 kita darabkan dengan harganya adalah RM38. Tambah dengan nasi mandi, harganya RM26 dan bilangannya kita nak cari, kita letak wakilkan sebagai X. Jadi kita akan tulis di sini 26X dan sama dengan 1770. Jadi kita telah pun membentuk persamaan linear. Jadi untuk mendapatkan nilai X, kita terus tekan kalkulator dan kita dapat X sama dengan 33. Kemudian dari segi agan markah untuk soalan 16A, kita menukar kepada asas 10 satu markah, kemudian langkah pengiraan satu markah dan jawapan satu markah, dan kita akan dapat 3 markah untuk pecahan soalan ini. Selanjutnya kita lihat soalan 16B. Encik Johan membuka 2 gerai A dan B dan satu karnival keusahawanan. Di sini merupakan jadual kebarangkaliannya. Soalan 1 Roman, hitung kebarangkalian nasi mandi dan nasi muklabah dijual di gerai A. Kita lihat di gerai A, nasi muklabah 3/7, nasi mandi 9/11. Jadi kita akan buat operasi darab. 3/7 darab 9/11 dan kita akan dapat 27 per dengan 77. Atau kalau kita nyatakan dalam bentuk perpuluhan, 0.351. Selanjutnya kita lihat soalan B2 Roman. Encik Johan bercadang untuk memberikan bonus kepada pekerja dan gerai yang mempunyai kebarangkalian jualan nasi muklabah dan nasi mandi tertinggi. Tentukan gerai yang layak menerima bonus tersebut. Jadi di sini kita kena dapatkan juga kebarangkalian untuk nasi muklabah dan nasi mandi untuk gerai B. Jadi kita ambil 4/5 darab dengan 8/13. Dan kita akan dapat 32/65. Tulis dalam bentuk perpuluhan 0.492. Kemudian seterusnya, tentukan gerai yang layak menerima bonus. Jadi gerai yang layak di sini adalah gerai B. Dan seterusnya terlihat dari segi agan markah untuk soalan B 1 Roman, kita akan dapat 2 markah di sini. Kemudian untuk B2 Roman, langkah pengiraan 1 markah, kemudian kita buat pilihan satu lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk pecahan soalan ini. Selanjutnya terlihat soalan 16C. Setelah selesai karnival keusahawanan, Encik Johan perlu pulang ke restoran bagi menyediakan tempahan daripada pelanggan. Terlihat jadual 52 menunjukkan ada waktu dan juga ada huraian. Diberi jarak antara tempat karnival dengan R&R ialah 40 km dan jarak di antara R&R dengan restoran adalah 20 km. Salah satu, mengandaikan van bergerak dengan laju seragam sepanjang perjalanan, lukis satu graf jarak masa mewakili perjalanan tersebut. Di sini kita akan lukis graf. Pertama sekali dia akan bermula pada koordinat jarak 0. Kemudian maklumat di sini bertolak pada pukul 6 petang. Jadi kita labelkan sebagai 6. Kemudian seterusnya dalam penceritaan soalan ini, jarak di antara R&R dengan restoran ialah 20 km. Jadi jaraknya adalah 40 di sini. Jadi kita boleh melukis macam ni. Kita sampai ke 40. Kemudian masa dia adalah pukul 6.30. Kemudian daripada 6.30 sampai 6.45 mereka berehat. Jadi dia mendatar macam ni. Bilangan masa dia adalah pada 6.45. Kemudian daripada 6.45 bertolak dari R&R, kemudian dia sampai di restoran. Seterusnya pada jarak 60 tersebut. Dan masa yang
Dia ambil untuk sampai dalam pukul 7. Jadi ini jawapan kita untuk soalan 16 C1 Roman. Kemudian dari segi agihan markah, kita melukis graf, kita akan dapat 2 markah, 2 Roman. Hitung laju van dalam kilometer per minit bagi 10 minit yang pertama. Jadi untuk 10 minit yang pertama, dia berada pada jam 6 pagi sehingga 6.30 pagi. Dia berada dalam kawasan yang sama. Jadi untuk mendapatkan laju, kita kena dapatkan kecurunan garis ini. Jarak menegaknya adalah 40, jadi 40 per dengan jarak melintangnya ialah 30. Jadi 40 per dengan 30. Kita dapat 4 per 3. Dan seterusnya terlihat dari segi agihan markah untuk soalan 16 C1 Roman. Kita melukis graf, kita akan dapat 2 markah. Kemudian untuk soalan C2 Roman, langkah pengiraan 1, jawapan akhir 1. Kita akan dapat 4 markah untuk pecahan soalan ini. Dan seterusnya terlihat soalan 16D. Darjah 82 menunjukkan skepit papan tanda restoran Encik Johan yang baru bentuk segi 4 tepat. Diberi luas papan tanda tersebut ialah 18 meter persegi. Hitung perimeter dalam meter bagi papan tanda tersebut. Okey, di sini dibagi kepada kita luas. Luas adalah panjang darab lebar, dia bagi 3x dan juga x tolak 1. Jadi kita kena bentukkan persamaan kuadratik. Itu 3x darab dengan x tolak 1 sama dengan 18. Kemudian kita boleh kembangkan. Kita akan dapat 3x kuasa 2 tolak 3x tolak 18 sama dengan 0. Kita tulis dalam bentuk arm persamaan kuadratik. Kemudian di sini 3, 3, 18. Kita boleh pemudahkan. Kita akan bagi semua dengan 3. Kita dapat x kuasa 2 tolak x tolak 6 sama dengan 0. Kemudian kita akan membuat pemfaktoran dan kita akan terus menggunakan kalkulator. Pada pertama sekali, kita akan tekan menu. Kemudian kita akan tekan A dan kita ambil 2 untuk polinomial. Kemudian untuk degree, kita tekan 2. Kemudian kita masukkan nilai pertama, nilai A di sini adalah 1. Kemudian B negatif 1 dan C negatif 6. Kemudian kita tekan sama dengan, kita akan dapat x yang pertama adalah 3. Tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat x sama dengan negatif 2. Kemudian kita masukkan dalam kurungan jadi x tolak 3, x tambah 2 sama dengan 0. Kemudian di sini dia melibatkan ukuran panjang, maka kita akan ambil satu nilai sahaja iaitu x sama dengan 3. Kemudian untuk mendapatkan perimeter keseluruhan, kita gantikan x sama dengan 3, jadi x tolak 1, 3 tolak 1, kita dapat 2 meter panjang sini. Kemudian yang seterusnya 3x. Jadi 3 darab 3 sama dengan 9 meter. Jadi untuk perimeter, kita akan ambil ukur lilit keliling. 9 tambah 9 tambah 2 tambah 2. Dan kita akan dapat 22. Pada seterusnya terlihat pula dari segi agihan markah. Kita menulis bentuk arm kuadratik 1 markah, pemfaktoran 1 markah dan kita pilih jawapan 1 markah dan jawapan akhir dapat lagi 1 markah dan kita dapat 4 markah untuk pecahan soalan ini. Dan cara keseluruhan soalan ini menyumbang sebanyak 15 markah. Pada seterusnya terlihat soalan nombor 17. Sahir ialah pemilik sebuah kilang kek membeli sebuah MPV yang berharga RM108,000 untuk mengira kek yang dikeluarkan oleh kilangnya. Soalan A. Sahir membuat bayaran pendahuluan sebanyak 10% dan baki yang dibayar secara ansuran selama 3 tahun. Kadar faedah sama rata 4.5 dan ansuran bulanan yang perlu dibayar adalah RM2,389.50. Jadi soalan A 1 Roman, hitung nilai T. T ini adalah tempoh dalam tahun. Jadi untuk menjawab soalan ini, diberi kepada kita adalah bayaran bulanan. Jadi untuk mendapatkan bayaran bulanan, kita akan gunakan rumus P tambah PRT per dengan T darab 12. Bayarannya adalah sebanyak RM2,389.50. Pastikan kita gunakan rumus yang betul untuk soalan ini. Bagaimana kita nak dapatkan 97,200 ini? Dengan kita ambil jadi 90% darab dengan 108,000.
dan kita dapat RM97,200. Dan terlihat pula kembali untuk soalan A1 Roman, P tambah dengan P yang 7,200, darabkan dengan R 4.5% dan darabkan dengan T. Di sini kita kekalkan sebagai T. Kemudian kita bahagi dengan 12T. Dan kita akan dapat 2389.50 sen. Kemudian kita akan terus tekan calculator dan kita akan dapat nilai T di sini adalah 4. Dan seterusnya soalan A2 Roman, hitung jumlah keseluruhan yang dibayar oleh Zahir untuk MPV itu. Jadi kata kunci di sini adalah keseluruhan yang dibayar. Maksud keseluruhan yang dibayar adalah 10% duit muka, kemudian dia bayar juga principal tu, dan satu lagi dia kena bayar faedah. Jadi kita akan ambil 97,200 tambah dengan 97,200 darab dengan 4.5%. Kemudian darabkan dengan T. T di sini adalah 4. Kemudian kita terus tekan calculator, kita akan dapat 114,696. Kemudian seterusnya kita kena tambah duit muka yang dibayar cash tu adalah 10,800. Kemudian kita akan dapat jawapan akhir kita adalah 125,496. Kemudian dari segi agihan markah untuk soalan 17A1 Roman, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah. Soalan A2 Roman, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah, dan kita akan dapat 4 markah untuk pecahan soalan ini. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan 17B. Zahir perlu mengedar kek pada 6 buah kedai di suatu kawasan. Lengkapkan graf tata arah dan berpemberat di ruang jawapan. Pada ruang jawapan dan bagi kepada kita bucu. Kita cuma perlu cantumkan bucu-bucu ini berdasarkan maklumat yang diberi. Yang pertama PQ. Jadi kita akan menggunakan pembaris untuk PQ ini. Kita sambungkan titik P ke titik Q. Kemudian kita nyatakan pemberat dia di sini adalah 13. Dan seterusnya PT sini. Dan seterusnya kita akan buat sehingga yang terakhir adalah TU. Jadi ini jawapan kita untuk soalan B1 Roman. Kemudian untuk soalan 2 Roman, tentukan laluan terpendek perjalanan Zahir bermula dari kedai P ke kedai R. Jika setiap kedai dilalui sekali sahaja, seterusnya hitung jumlah jarak laluan itu. Jadi dia akan bermula pada P dan berakhir dengan R. Kita akan pilih laluan yang paling dekat. Jadi kita boleh cuba 2-3 laluan, kemudian kita kira yang mana lebih pendek. Jadi jawapan kita di sini adalah dia bermula dengan P, pergi ke Q, pergi ke K, pergi ke T, dan pergi ke R. Dan jumlah jaraknya adalah sebanyak 39 km. Kemudian dari segi agihan markah untuk soalan B1 Roman, kita akan dapat 2 markah. Kemudian untuk soalan B2 Roman, kita akan dapat lagi 2 markah. Dan kita dapat 4 markah untuk pecahan soalan B. Balas seterusnya terlihat soalan C. Zahir menggunakan 2 kg tepung gandum, 400 gram gula dan 0.05 kg mentega untuk membuat kek. Ungkapkan di sebuah bahan-bahan itu dalam bentuk termudah. Jadi di sini kita akan tukarkan kepada unit gram. Jadi yang pertama tepung 2000 gram, nisbah dengan gula 400 gram, nisbahkan dengan mentega iaitu 50. Kemudian kita boleh permudahkan nilai ini dan kita akan dapat jawapan akhirnya adalah 40 nisbah 8 nisbah 1. Kemudian dari segi agihan markah untuk soalan bahagian C, kita akan dapat 2 markah. Keseluruhannya pun adalah 2 markah. Okay, seterusnya terlihat soalan 17D. Pelajar 9 menunjukkan graf laju masa perjalanan Zahir menghantar kek dalam tempoh 56 minit. Soalan A, nilai V. Untuk mendapatkan nilai V di sini, berada di sini V. Di sini diberi maklumat MPV itu memecut dengan 75 km per jam.
Jadi kawasan pecutan adalah berada di sini. Dari minit ke-20 sehingga ke minit 40. Jadi untuk dapatkan pecutan, kita ambil laju akhir, tolak laju awal bahagi dengan masa, di mana laju akhir di sini adalah V. Dan tolak dengan 15 bahagi dengan masa 20 per dengan 60. Nak dapatkan dalam unit jam. Dan bersamaan dengan 75. Jadi untuk mendapatkan nilai V, kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat V sama dengan 40. Kemudian seterusnya soalan 2 Roman, jumlah jarak yang dilalui dalam kilometer yang dilalui oleh MPV itu. Kata kunci sini jarak, kita kena dapatkan luas di bawah graf. Kita bagikan kepada 3, itu A, B dengan C. A adalah segi 4, B trapezium dan C adalah segi 3. Kita akan buat langkah pengiraan seperti ini. Ini A, ini B dan ini C. Dan kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat jawapannya adalah 19.5. Kemudian dari segi agihan markah untuk soalan ini, untuk 1 Roman, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah. Soalan 2 Roman, langkah pengiraan kita akan dapat 2 markah dan jawapan 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk pecahan soalan ini. Dan secara keseluruhan soalan ini menyumbang sebanyak 15 markah. Baiklah, sampai sini saja video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi dalam video yang akan datang.